Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Kozo nak cerita sikit lah. Ini adalah konsep biasa dalam kita buat affiliates. Okay, yang mana bila kita register, masing-masing dapat go-username masing-masing kan. Contohnya nama saya Zul Hazri. Kita punya tu jadi kozul.com/go/zulhazri. Kalau kita nama Jananik, go/Jananik contoh. Okay, itu adalah konsep biasa bila kita buat kita register sebagai affiliates di dalam kozul.com. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita biasanya guna konsep ini. Konsep yang pertama, contohnya kita ada kelas Shopee, let's say kelas Shopee. So kita ada copywriting kelas Shopee. Kita buat satu copywriting khusus lah untuk kelas Shopee. Kalau kelas website, kita ada satu copywriting khusus untuk kelas website. Dan sekiranya kelas FB Ads, kita ada copywriting khusus untuk kelas FB Ads. Biasanya macam ni. Jadi setiap link kozul.com/go username masing-masing. Dan untuk kelas Shopee, kozul.com/shopee. Ingat, itu je tuan-tuan. Kalau website, kozul.com/website. Dan sekiranya kelas Facebook, kozul.com/facebook. Okay, kozul.com/facebook. Dan biasanya kita akan tambahkan /go /username kita. /go/username. Contohnya Mira Filzah. Contohnya nama dia Nurul, /go/Nurul contoh. Ataupun nama dia apa-apa sajalah yang dia katakan dekat hujung sekali tu, /go/Liza contoh. So macam itu di antara nama-nama kita lah. Semua perempuan pula tu kebetulan kebetulan. Ni tidak menafikan gender, bukan. Okay, jadi ini adalah konsep biasa bila kita gunakan dalam copywriting. Ada copywriting, kemudian kita bagi link untuk register dan kita masukkan kita punya username kita. Itu adalah konsep biasa. Yang konsep biasa ni maksudnya satu copywriting, satu customer. Dia macam itulah. Dia teknik tembakan dia. Satu copywriting, satu customer. Satu copywriting, satu customer. Dia very straightforward. Okay, baik. Jadi bila kita beralih kepada konsep kolam. Okay, konsep kolam ini, kita ada banyak WhatsApp group. Okay, actually dalam telefon kita ni banyak sangat WhatsApp group. Betul? Dalam telefon kita banyak sangat WhatsApp group. Entah dari mana, entah nombor telefon tersebut. Kadang-kadang kita tak kenal pun. Tak sempat nak berkenalan. Jadi, kita gunakan konsep kolam. Kita tarik mereka. Pergi ke WhatsApp link kita. WhatsApp group. Jadi, yang ini kita kena create group lah. Kita create group WhatsApp kita sendiri. Kita jadi admin. Admin. Okay, bila kita jadi admin, kemudian kita copy link. Okay, kita copy link group kita. Copy. Sebab dia punya link dia panjang. Jadi kita kena copy link tersebut. Kalau nak hafal lah kan. Kalau boleh hafal silakan. Tapi saya cadangkan copy je lah. Copy je. Kalau kita pandai bit.ly dan kita buat dalam bit.ly, dia jadi pendek. Okay, bit.ly ni untuk pendekkan dan cantikkan link. Dia ada dua fungsi lah bit.ly ni, pendekkan dengan cantikkan. Jadi kita copy link group tersebut dan kita pendekkan dan cantikkan. Itu tujuan bit.ly. Kemudian kita blast ke grup-grup, invite mereka join kolam itu tadi. Faham tak? Itu konsep kolam. Mungkin bagi mereka yang tak tahu, konsep kolam ni juga kita sebut sebagai funnel marketing. Funnel marketing, ada orang kata sales funnel. Ikutlah kan. Sales funnel. Saya namakan dia kolam tu supaya senang faham lah. Tarik orang datang ke kolam kita. Bukannya kita bermain dekat kolam orang lain. Bukan. Jadi bila kita blast ke grup-grup tersebut, invite mereka untuk join, maka kita senang nak closing dalam kolam kita tu. Dia bukan untuk closing yang ini sahaja. Bukan untuk closing yang ini saja. Mungkin anda ada produk anda sendiri. Contohnya nombor 4, produk anda. Produk anda sendiri, anda boleh jual lah sebab ni kolam anda. Ini kolam anda. Contohnya anda jual ketupat. Contoh dia musim perayaan ni kan. Anda jual ketupat, anda closing lah. Dekat tu kolam anda. Jadi itu database yang datang ke anda punya grup anda. Jadi anda bebas untuk closing apa saja, termasuklah
termasuklah kelas daripada Coach Zul itu sendiri. Jadi Coach Zul cerita pasal kolam ni memikirkan tuan-tuan dah membantu saya banyak. Ada yang membantu saya banyak, ada yang rasa macam alah asyik tolong Coach Zul je, bila Coach Zul nak tolong kita. Okey, ni ilmu ni Coach Zul kasih kepada anda. Ilmu ni Coach Zul kasih kepada anda supaya anda pun rasa menang. Anda supply student, bukan supply peserta kepada saya, dan saya ceritakan ilmu-ilmu yang menarik ini kepada anda. Jadi dalam masa yang sama, anda nak bantu mereka datang ke kelas saya pun boleh, ataupun kita nak closing kita punya produk sendiri pun boleh, ataupun servis kita sendiri pun boleh. Okay, right. Jadi ada dua isu yang selalu Coach Zul perhatikan dekat situ. Perlukah kita letakkan harga dalam copywriting? Perlu ke coach letakkan harga copywriting? Okey. Dia ada dua mazhab. Ada mazhab kata ya. Ada mazhab kata ya perlu. Ada mazhab kata tidak, tak perlu. Terpulang sebenarnya. Terpulang kepada kita sama ada kita nak letakkan harga ataupun tidak. Tak ada masalah. Kalau kita rasa nak letak harga, letak je. Kadang-kadang kita tak letak harga. So copywriting kita tu biar ada dua. Satu yang dah letak harga, satu yang tidak letak harga. Biasanya yang letak harga ni sebab dia tahu dia murah. Dia tahu dia terbaik. Dia tahu dia the best, terbaik. Dia tahu dia murah, dia terbaik. Dua ni. Bila dia tahu dia murah dan dia terbaik, dia letak harga. Dan bila dia macam tak confident lah. Tak confident. Nanti kan kadang orang tahu nanti terus orang refuse. Jadi dia sebelum dia tarik pancing orang datang ke kolam dia tu, dia tak letak lagi. Dia tak confident lagi dengan circle dia tu. Dia tak confident dan dia nak rahsiakan. Rahsiakan dulu. Jadi siapa-siapa yang berminat baru datang. Jadi sebenarnya dua-dua ini adalah satu strategi. Strategi dalam marketing. Nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Dia tidak ada istilah kau kena letak. Dia tak ada istilah kau tak boleh letak. Dia tak ada istilah itu. Kita kena ada dua-dua sekali. Dua ni maksudnya atau. Ya atau tidak. Nak buat, ya buat. Kalau saya buat dua-dua. Ada copywriting yang kita letak harga terus. Ada copywriting kita tak letak harga terus. Okay. Tak confident tidak bermaksud kita tak yakin dengan bisnes kita. Bukan. Tak confident tu maksudnya kita mungkin player baru ataupun kita baru nak perkenalkan diri kita kepada mereka. Itu maksud dia tidak confident. Orang belum kenal lagi dengan reputation kita. Jadi itu maksud dia. Okay, kita nak create awareness dan sebagainya. Jadi kita tidak letakkan lagi harga kita. Kita biarkan mereka tahu dahulu. Sebab dalam marketing kita ada 3 konsep. Kita nak bagi orang tahu, kita nak bagi orang suka, dan kita nak bagi orang percaya kepada kita. Know, like, trust. Okay, jadi 3 benda ni kita nak funnelkan siap-siap. Biar orang tahu, kemudian biar orang suka, biar orang percaya. Biar tahu tu ramai sikit lah. Kemudian like ni, sebahagian daripada yang tahu ni suka. Sebahagian daripada suka, dia percaya. Dia rasa dia berminat nak join. Dan baru dia datang trust, kepercayaan dia. Okey. Dan last kali, perlukah kita sembunyikan link affiliate tersebut? Ada orang dia sembunyikan, ada orang dia tidak sembunyikan. Yang ni pun sama. Terpulang kepada tuan-tuan nak sembunyikan ataupun tidak. Kalau rasa panjang sangat, sembunyikan. Kalau dah rasa pendek, tak payah sembunyikan. Dia tengok mood lah. Tengok mood. Kalau saya bersetuju dengan perkataan sembunyikan. Ya. Okay, saya lebih suka tuan-tuan sembunyikan. Okay, ada orang dia dah cantikkan link tersebut. Okay, ada orang dia dah cantikkan. Saya tengok ada orang guna coachzul.com/ daftar /go/daftar. Ada orang /go/reg register, mewakili register. Dia dah pandai. Dia pandai untuk sembunyikan link affiliate tersebut. Jadi di antara teknik-teknik sembunyi yang biasa kita gunakan bit.ly. Okay, so itu saja tentang konsep baru yang Coach Zul nak ceritakan. Mudah-mudahan konsep ini membawa kejayaan kepada funnel marketing tuan-tuan dan puan-puan. Okay, terima kasih banyak kerana menonton dan terima kasih banyak di atas ilmu yang telah pun tuan-tuan praktikan. All the best. Salam sejahtera daripada Coach Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.